Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Kita telah melihat dan menyatakan sebelum ini betapa syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu bertujuan untuk mencapai maslahat dan kita kata merealisasikan kesejahteraan untuk manusia dalam kehidupan. Ya. Maka sebab itu dalam agama apabila terdapat pertembungan antara kewajipan yang ditetapkan oleh agama yang wajib kita laksanakan bila bertembung dengan sesuatu keperluan kehidupan manusia, maka agama Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan bersifat beku ataupun keras dengan mengabaikan keperluan manusia untuk sejahtera dalam hidupnya. Ada keringanan yang diberikan dalam ibadat-ibadat malah yang merupakan rukun-rukun Islam yang 5 pun malah terdapat banyak keringanan dan kelonggaran yang diberikan oleh Allah dalam keadaan-keadaan tertentu yang dihadapi. Nah, maka sebab itu para ulama perlu kita fahami, bila mereka membincangkan tentang hukum dalam agama, membincangkan tentang al-amr wan nahi, perintah dan juga larangan dalam agama yang perlu kita pelihara dan jaga, para ulama itu bukan setakat melihat kepada sesuatu dalil Quran ataupun hadis secara spesifik begitu sahaja. Maksud saya begini, bukan maknanya bila nak bincang tentang masalah larangan tertentu, mereka hanya cari ayat Quran yang relevan ataupun hadis yang spesifik yang relevan, lalu dengan itu ditetapkan hukumnya pada isu yang tertentu begitu sahaja. Tidak. Malah begitu kita melihat indah, malah boleh saya katakan canggih, tradisi keilmuan dalam penetapan hukum syariat Islam ini, sampaikan satu peringkat para ulama melihat dalil-dalil yang ada itu secara keseluruhan, secara komprehensif. Ada hadis tertentu, ada ayat tertentu berbicara tentang keringanan yang Allah berikan dalam bab solat. Bila sakit, daripada berdiri boleh solat duduk, daripada wuduk tak boleh kena air, tayamum dan sebagainya, boleh jamak bagi musafir. Kemudian melihat pula, ada pula dalil-dalil Quran dan hadis yang membincangkan tentang keringanan-keringanan tertentu yang Allah berikan dalam bab puasa. Begitu dalam bab haji, begitu dalam bab jual beli, begitu dalam bab pernikahan, begitu dalam bab jenayah dan sebagainya. Nah, para ulama, mereka mengumpulkan semua ini, selain daripada melihat sesuatu dalil secara spesifik dan khusus, mereka juga melihat semua dalil ini secara keseluruhan, lalu mereka merumuskan prinsip-prinsip umum. Daripada prinsip umum ini, maka dijadikan sebagai, kita kata, foundation, sebagai asas kepada banyak lagi hukum-hukum berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam kehidupan manusia yang senantiasa berubah. Sebab kita menyedari dalil Al-Quran itu terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Sebab Al-Quran sudah terhenti penurunannya setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita kata 114 surah yang ada, 114 surah yang ada. Itulah 6,000 ayat lebih yang ada, itulah 6,000 ayat yang lebih yang ada. Kita tidak boleh mengharapkan, menjangkakan sekarang kita tunggu ayat yang baru, wahyu yang baru, tidak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah terbatas kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tetapi kehidupan kita berkembang, dunia terus berubah, ancaman-ancaman baru timbul, cabaran-cabaran baru perlu kita hadapi. Lalu bagaimana kita dapatkan panduannya daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi para ulama daripada dulu lagi telah menyedari perkara ini, mereka mengambil langkah untuk tidak hanya membataskan kebergantungan mereka kepada dalil itu dari segi dalil spesifik sahaja, tetapi dilihat secara keseluruhan, dikumpulkan semuanya dan dirumuskan prinsip. Bila dirumuskan prinsip, maka apa sahaja benda baru yang dihadapi 1000 tahun selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2000 tahun mungkin selepas itu, malah mungkin kalau Allah panjangkan umur dunia mungkin 1000 tahun lepas zaman kita, syariat Allah tetap relevan sebab prinsipnya telah ditetapkan. Bukan dalil spesifik sahaja yang menjadi pegangan. Maka sebab itu para ulama ada satu ilmu khas dalam
bidang fikih dan penetapan hukum agama ini yang dikenali sebagai ilmu kaedah-kaedah fikih ataupun qawaid fiqhiyah. Dia berbeza sedikit daripada usul fikih. Usul fikih ialah ilmu mengenai instrumen ataupun alat yang perlu kita gunakan untuk mengeluarkan hukum daripada dalil. Maknanya ni ayat Quran, macam mana kita nak keluarkan hukum, itu usul fikih jadi ilmunya. Tetapi dalam masa yang sama saya katakan, para ulama mengumpulkan semua dalil yang ada secara keseluruhan dan merumuskan prinsip. Prinsip itu dinamakan sebagai kaedah fikih. Ya? Nah, dalam kaedah fikih ini, kalau kita lihat para ulama yang ribuan jumlah mereka daripada pelbagai mazhab yang ada dengan pandangan-pandangan yang berbeza. Tetapi ada beberapa kaedah-kaedah fikih ini yang disepakati oleh semua ulama. Ada 5. Kita boleh baca dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Tapi saya nak fokus ya dalam kesempatan kita yang sangat terbatas ini. Mungkin saya nak menimbulkan satu kaedah yang tidak dinafikan, tidak ditolak, malah tidak dikhilafkan oleh sesiapa pun di kalangan para fuqaha dan ulama kita. Iaitu satu prinsip yang disebut sebagai kaedah ad-darar yuzal. Kemudaratan itu yuzal, hendaklah dihilangkan. Ya. Ini satu prinsip. Jadi bermakna daripada prinsip ini yang dirumuskan oleh para ulama daripada semua hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang pentingnya menjaga nyawa, pentingnya menjaga harta, pentingnya menjaga harga diri, keturunan dan sebagainya dan akal. Para ulama merumuskan bahawa dalam agama apapun hukum berhadapan dengan cabaran baru yang tak pernah timbul daripada dulu sekalipun, prinsipnya ialah kalau ada kemudaratan mestilah dihilangkan. Dan ini berdasarkan antaranya hadis-hadis yang utama dijadikan sandaran ialah sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Nabi kata tak boleh, sebagai orang Islam tak boleh memudaratkan orang dan tidak boleh saling memudaratkan antara satu dengan yang lain. Sama ada kita yang mulakan membahayakan orang ataupun kita membalas perbuatan jahat orang yang membahayakan diri kita dengan perbuatan yang sama. Tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Hadis juga, man darra darrahullah. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang menyebabkan kemudaratan dan bahaya kepada orang, maka Allah akan menimpakan kemudaratan dan kebinasaan ke atas dirinya. Ya, banyak lagi dalil-dalil yang lain. Nah, daripada prinsip ad-darar yuzal inilah, maka kita melihat dalam keadaan yang tertentu, apabila terdapat ancaman terhadap nyawa, apabila terdapat kita kata sesuatu yang boleh menyebabkan keselamatan manusia itu terganggu, malah boleh merosakkan kehidupan. Bukan setakat nyawanya, malah kehidupan secara umum boleh dirosakkan, maka dalam keadaan demikian, ad-darar ini hendaklah dihilangkan. Walaupun sampai peringkat dalam keadaan tertentu, mungkin sesuatu kewajipan yang asalnya wajib kita laksanakan, perlu diketepikan ataupun ditangguhkan, maka hendaklah diketepikan ataupun ditangguhkan. Contoh saya katakan sebelum ini, contoh seperti kewajipan berpuasa. Contoh seperti kewajipan solat. Malah, saudara-saudari sekalian, jangan kata bab ibadat. Jangan katakan bab pelaksanaan tubuh badan pada kewajipan tertentu. Dalam bab akidah sekalipun. Kalau sampai satu keadaan di mana boleh menyebabkan nyawa kita hilang kerana ada ancaman yang tertentu membahayakan keselamatan, pengakuan kita ini boleh sahaja tidak menunjukkan akidah keimanan yang ada dalam hati kita. Dan ini kita tahu kisah yang masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah sebelum hijrah. Dalam keluarga Yasir, ya kan? Seorang anak muda bernama Ammar, ayahnya Yasir. Satu keluarga bila dah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang tak dapat terima keimanan mereka dan agama baru yang mereka anuti. Mereka disuruh dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, mengatakan mereka itu meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si ayah, si ibu pertahankan keimanan sampai akhirnya kerana terlalu dahsyat siksaan, ibunya meninggal, ayahnya meninggal, mempertahankan agama. Tetapi si anak yang namanya Ammar bin Yasir, kerana nak mempertahankan nyawa, kerana tak begitu melihat penderitaan dan kematian yang menimpa kepada ayah dan ibunya, menyebut kalimat
seperti mana yang diminta oleh orang yang menyiksa tadi, kalimat yang menunjukkan dia meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dalam hatinya tetap beriman. Merasa bersalah sebab ucapan yang dilafazkan. Selesai peristiwa itu, dapat lepas daripada ancaman dibunuh oleh orang-orang kafir, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu. Ya Rasulullah, aku dah buat benda yang salah, aku dah mengucapkan kalimat keluar daripada agama yang aku anuti ini ya Rasulullah, sedangkan hati aku tetap beriman. Kita melihat apa respon yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima. Allah tidak menolak. Allah kata yang penting ialah apa yang ada di dalam hati. Kita melihat malah dalam sampai bab akidah sekalipun, bukan bab ibadat semata-mata. Ya. Sedangkan kalau bagi kita lah agaknya apalah penakut, apalah ya kerana ancaman nyawa, ini kan hak Allah, ini kan kewajipan pertahankan akidah, kalau mati kan mati syahid, mati je lah, ya. Tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku zalim. Ya, kewajipan mempertahankan keimanan dengan lafaz yang perlu dielakkan, lafaz kufur, Allah izinkan kalau sampai peringkat mengancam nyawa dan boleh menyebabkan kematian dan kemudaratan. Apatah lagi dalam ibadat yang lain. Maka begitulah kalau kita melihat ya. Ad-darar yuzal itu satu prinsip. Kemudaratan ataupun bahaya itu hendaklah dihilangkan. Tapi ada sebahagian orang persoalkan, saudara-saudara sekalian ya. Ada mengatakan, Ustaz kata dia, ad-darar yuzal, kemudaratan itu dihilangkan, maknanya dah mudarat dululah. Macam mana kita nak hilangkan benda yang belum lagi berlaku? Sesuatu yang kita cuma jangkakan, belum berlaku. Macam mana kita nak hilangkan? Bila prinsip itu mengegaskan bahawa ad-darar yuzal, kemudaratan, bahaya, ya, itu hendaklah dihilangkan. Maknanya dah wujud, dah berlaku, dah terjadi, baru kita ambil langkah untuk hilangkan. Saya harap dapat difahami daripada mana saya nak bawa perbincangan kita ini ya. Dalam situasi yang kita hadapi sebagai contoh, masih ada lagi yang persoalkan. Kita tak pasti pun. Kalau kita solat jamaah, solat Jumaat di masjid, tak pasti pun kita akan jangkit. Kalau jangkit pun berapa ramai saja. Kalau jangkit pun tak mesti ataupun tak ada garanti kita akan mati dan kehilangan nyawa. Benda tak pasti. Ya. Sedangkan kewajipan itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, dalam kita membuat sesuatu penilaian kepada apa yang menjadi teras perbincangan ulama dalam khazanah ilmu mengenai syariat Allah Subhanahu wa taala ini, perlu kita faham, kita tidak boleh hanya mengambil satu frasa sebagai kita kata pegangan dan kita tafsirkan mengikut hanya satu frasa itu sahaja, tidak. Sebab dalam bab prinsip ad-darar yuzal ini yang dibincangkan oleh para ulama, banyak pecahan-pecahannya. Ya? Sebagai contoh, di bawah perbincangan ad-darar yuzal sebagai satu prinsip, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Terdapat juga kaedah di mana para ulama menegaskan, berdasarkan hadis yang ada, nas-nas yang ada, bahawa dalam Islam, sesuatu kemudaratan yang walaupun belum berlaku tetapi dijangkakan, hendaklah dielakkan. Bukan setakat mudarat dah berlaku dihilangkan, tetapi mudarat yang dijangkakan akan berlaku pun hendaklah dielakkan. Apa dalilnya? Kita buka kitab-kitab berkaitan tentang kaedah-kaedah syarak ini ataupun kaedah fikih ini. Antaranya ditekankan oleh para ulama satu kaedah, ad-darar yudfa' biqadril imkan. Kemudaratan ataupun bahaya itu hendaklah ditolak. Ditolak maksudnya dielakkan sekadar ataupun seberapa yang boleh dan seberapa yang dapat kita lakukan. Jadi yang tadi darar yuzal, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Kita faham, okeylah kalau dihilangkan maknanya dah berlaku, kita hilangkan. Ya, kita gantikan, kita hapuskan, jangan berpanjangan. Tetapi Islam juga menuntut bahawa sesuatu kemudaratan yang belum berlaku tetapi dijangkakan akan berlaku, besar kemungkinan boleh berlaku, maka itu juga hendaklah ditolak, dielakkan seberapa yang boleh. Ini yang ditetapkan oleh para ulama dalam kaedah mereka tadi ya. Jadi dalam perbincangan ini kita melihat ya, kaedah yang sangat indah ditetapkan oleh para ulama juga. Dalam pelaksanaan hukum, baiklah, apa yang relevan dengan apa yang kita hadapi pada hari ini ya. Tentang masalah penutupan masjid, tentang masalah menggantung pelaksanaan ibadat solat Jumaat sebagai contoh ya. Kaedah yang sangat relevan yang berkait tentang menghilangkan kemudaratan dan mengelakkan kemudaratan ini ialah ada satu kaedah disebut oleh para ulama. Idza ta'aradal muqtadi
wal mani' quddimal mani'. Idza ta'arada al-muqtadi wal mani' quddimal mani'. Ya. Kita kata dalam kehidupan ada kebaikan dan maslahat yang secara fitrahnya kita sebagai manusia malah tujuan syariat Allah itu juga menuntut untuk kita capai dan kita usahakan. Ya? Maslahat hendaklah kita capai dan kita usahakan. Dalam kehidupan juga, sesuatu kemudaratan hendaklah kita elakkan, kita jauhkan. Kalau berlaku, kita hilangkan. Itu juga kita dah bincangkan. Bagaimana dalam keadaan-keadaan tertentu bahawa ada kebaikan yang hendak dicapai, tetapi dalam masa yang sama, ada kemudaratan yang perlu dielakkan. Dalam satu bab, satu isu, satu masa, satu perbuatan. Contoh, kita katakan tadi, dalam kita melaksanakan ibadat salat Jumaat. Salat Jumaat itu satu kewajipan. Buat, wajib. Tak buat, berdosa. Bila tak buat, syiar agama tidak dapat kelihatan. Baik. Ada maslahatnya, ya kan? Ada keperluan untuk mengadakannya. Tetapi dalam masa yang sama juga ada halangan. Halangan dalam keadaan di sini ialah bahawa halangan itu kalau kita adakan juga, maka akan menimbulkan kemudaratan, dijangkakan akan menyebabkan penularan wabak, ya, jangkitan kuman, jangkitan virus. Kita tidak dapat pastikan siapa yang akan selamat, siapa tidak. Tidak ada cara untuk mengelakkan, memastikan dalam kita menjalankan ibadat solat Jumaat dengan jumlah jamaah yang ramai di satu tempat, mereka semua kumpul bersama, tidak ada cara dan jaminan sekarang ini untuk mengelakkan jangkitan virus. Ya? Jadi ada halangan dia. Nampak tak? Ada keperluan untuk dilaksanakan sebab asalnya itulah satu kewajipan, tetapi juga dalam masa yang sama ada halangan sebab menimbulkan kemudaratan. Maka dalam keadaan seperti ini berlaku pertembungan. Apa kaedah-kaedah yang disebut oleh para ulama? Banyak. Di antaranya itu yang saya sebut baru tadi, mengatakan idza ta'aradal muqtadi wal mani' quddimal mani'. Bila sesuatu perkara itu menyebabkan sesuatu kewajipan perlu dilaksanakan. Bila bertembung dengan satu perkara yang menyebabkan ataupun yang menghalang sesuatu perkara daripada dilakukan, ya, maka yang hendak diutamakan, didahulukan ialah manik tadi. Halangan itu perlu dijadikan pertimbangan utama. Cuba ikuti penerangan saya lagi sekali, ya. Contoh, salat Jumaat wajib dilaksanakan sebagai ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang hari Jumaat itu ialah faktor yang sepatutnya membuat kita dirikan salat Jumaat. Itu namanya muqtadi. Ya, faktor yang menyebabkan kita perlu laksanakan sesuatu. Tetapi manik pula wujud ataupun halangan, iaitu wabak ataupun virus yang sekarang ini sedang menular. Itu menjadi manik. Dia sepatutnya jadi faktor yang menghalang kita daripada berkumpul untuk dirikan salat Jumaat. Dua-dua ada. Hari Jumaat faktor kita laksanakan, wabak faktor untuk kita elakkan berkumpul. Mana yang patut diutamakan? Nah, kalau kita ikut pada prinsip ini dan para ulama bila menetapkan prinsip ini setelah mereka merumuskan dalil-dalil dan hadis-hadis yang ada, ayat Quran, sabda-sabda Nabi, kita akan dapati dalam keadaan seperti ini diutamakan halangan. Maknanya itu pertimbangan kita nombor satu. Jangan teruskan sebab akan berlaku penularan. Walaupun asalnya hari Jumaat itu wajib kita berkumpul untuk mengadakan salat Jumaat. Nah, ini namanya muazanah. Ini namanya dalam fikih pertimbangan dan perbandingan, ya, antara faktor positif dengan faktor negatif, antara faktor menyuruh lakukan sesuatu dengan faktor yang menghalang kita daripada melakukan perkara yang seperti itu. Yang diutamakan ialah pertimbangan mengelakkan mana yang lebih besar mudaratnya, ataupun pertimbangan yang ada mestilah mencapai satu maslahat yang lebih besar kebaikannya. Antara dirikan salat untuk hidupkan syiar Jumaat, melaksanakan perintah Allah sebagai satu kewajipan dengan mengelakkan kemudaratan bahaya pada nyawa daripada penularan wabak yang ada, maka itu diberikan pertimbangan yang lebih utama. Antara kaedah yang disebut juga oleh para ulama sebagai contoh, bila ada dua kemudaratan. Kalau kita melihat, tak salat Jumaat dosa kan? Kemudaratan. Kalau salat Jumaat kumpul pula, membuka pintu kepada penularan wabak dan virus. Satu lagi kemudaratan. Antara kedua kemudaratan ini bertembung.
Mana yang perlu kita utamakan? Maka ulama mengatakan irtikab akhafid dararain. Itu lagi satu kaedah. Kita ambil, kita laksanakan yang lebih ringan daripada dua kemudaratan tadi. Mudarat meninggalkan salat Jumaat asalnya berdosa, dengan mudarat membiarkan wabak berlaku dan berleluasa dalam institusi masjid di tengah-tengah masyarakat. Itu yang perlu diberikan keutamaan. Berdasarkan apa? Berdasarkan pelbagai rukhsah dan tujuan syariat itu untuk memelihara kehidupan. Dan juga kita katakan terdapat ayat di mana Allah mengatakan Allah menginginkan keselamatan, kemudahan untuk kamu, bukanlah kesulitan, bahaya dan juga kemudaratan.